Assalamualaikum, saya Warabaini. Hari ini saya akan terangkan tentang ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy ni berasal daripada perkataan Yunani iaitu ectopus. Ectopus ni makna kata ectopus ni ialah keluar daripada tempat. Sebabnya dia disenyawakan di luar rahim. Kadar ectopic pregnancy ni dia boleh jadi dari 1% hingga 2% daripada semua kehamilan. Lepas tu dan kira-kira dalam 98% dia diimplantkan dalam kita punya tube fallopians. Dia juga boleh disenyawakan di tempat lain juga. Contoh tempat-tempat yang lain tu dia boleh jadi dekat kita punya ovari, kat rahim kita, dekat cervix kita. Lepas tu abdominal cavity kita pun dia boleh jadi juga. Definisi untuk ectopic pregnancy ni. Ectopic pregnancy ni ialah kehamilan luar rahim yang berlaku apabila telur yang disenyawakan tu ditanam dan membesar di luar kawasan utama rahim kita. Dia juga kehamilan ektopik yang paling kerap berlaku ialah di tube fallopian kita. Dia ni membawa telur dari ovari ke rahim, dan jenis kehamilan ektopik ni kita panggil dia sebagai tubal pregnancy. Untuk patofisiologi dia pula, untuk ectopic pregnancy, struktur yang mengandungi janin yang biasanya akan pecah selepas kira-kira dalam 6 hingga 16 minggu. Lepas tu pecahan ni dia mengakibatkan pendarahan yang secara beransur-ansur, maksudnya dalam sikit-sikit dia punya kuantiti, ataupun secara cukup cepat, maknanya kata pendarahan yang banyak sekaligus dan menyebabkan hemorrhagic shock. Dan darah intraperitoneal juga merangsangkan peritoneum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penyebab ataupun causes ectopic pregnancy ni boleh terjadi. Yang pertama, sebabkan keradangan dan parut pada tube fallopian tube yang disebabkan oleh keadaan perubatan sebelum ni ataupun sejarah penyakit dia sebelum ni, and then disebabkan jangkitan ataupun pembedahan sebelum ni. Yang kedua, disebabkan faktor hormon. Yang ketiga, disebabkan keabnormalan dalam genetik dia. Lepas tu disebabkan kecacatan kelahiran, disebabkan keadaan perubatan yang mungkin menjejaskan bentuk dan keadaan tube fallopian dan organ pembiakan tersebutlah. Faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan ectopic pregnancy ni terjadi, salah satu dia umur ibu tersebut berumur 30 tahun ke atas dan mempunyai sejarah pembedahan pelvik ataupun perut, dan ataupun disebabkan keguguran sebelum ini. Dia juga boleh disebabkan sejarah endometriosis. Dia juga disebabkan seseorang itu merokok pun dia boleh menjadi berisiko untuk dapat ectopic pregnancy juga. Lepas tu mungkin dia ada sejarah penyakit kelamin iaitu STD. Dia mempunyai risiko juga untuk dapat ectopic pregnancy. Lepas tu mungkin kalau seseorang tu dia mempunyai keabnormalan ataupun dalam struktur dalam tube fallopian, dia menyebabkan kesukaran perjalanan telur tersebut untuk bergerak. Seperti yang kita tahu, ectopic pregnancy ni simptom yang paling selalu kita dengar ialah vagina bleeding kan. Dia juga boleh jadi pain dekat kita punya lower abdomen, pelvis, dekat lower back. Lepas tu dia juga boleh terjadi dizziness and badan jadi lemah. Lepas tu dia juga boleh menyebabkan seseorang tu pengsan, and boleh terjadi juga low blood pressure ataupun dalam medical kita panggil hypertension lah.
Lepas tu dia boleh jadi shoulder pain and rectal pressure. Dia ada tekanan dia punya rectal. Investigation ni ada 3 lah yang kita boleh buat. Yang pertama pregnancy test, yang kedua ultrasound, lepas tu blood test. Okay. Untuk pregnancy test kita buat untuk check sama ada patient tu tengah pregnant ataupun tak. And then kalau pregnant kita nak check lah, takut jadi keguguran ataupun boleh menyebabkan keadaan tu lebih serius pada patient tu. And then yang kedua ultrasound, kita nak tengok dia punya nak check lah dia punya uterus, cervix, ovari apa semua. Okay. Lepas tu kalau blood test ni kita akan ambil FBC untuk check sama ada patient ni ada anemia ataupun tanda-tanda dia kekurangan darah. Okay, seterusnya untuk manajemen ectopic pregnancy ataupun cara untuk kita nak rawat dia ada 3 jenis. Yang pertama expectant management, yang kedua methotrexate, lepas tu surgery. Okay. Expectant management ni kita akan akan buat analisis ataupun tengok keadaan patient tu, sama ada dia punya tak ada simptom menunjukkan dia punya berlakunya rupture ataupun hemodynamic instability. Okay, lepas tu kita kena buat close follow up dekat patient ni untuk make sure patient ni dalam pemantauan, sebab takut terjadinya rupture, tubal rupture ni bila dia punya serum level rendah ataupun kurang, dia boleh menyebabkan tubal rupture ni terjadi juga. So kita kena buat close punya follow up untuk patient ni. Kita kena tengok, buat pemantauan secara dekat. Okay, yang kedua methotrexate, iaitu kita akan bagi methotrexate ni standard medical treatment untuk rupture ectopic pregnancy. Kita akan bagi single dose IM injection methotrexate untuk patient tersebut. Lepas tu untuk patient kita nak bagi methotrexate ni, dia mestilah hemodynamic dia stability. Lepas tu dia tak ada severe ataupun persisting abdominal pain. Lepas tu dia ability untuk follow up multiple times. And then dia boleh buat dia punya normal baseline liver and renal function test, result dia tu okay, normal lah. Lepas tu untuk surgical, surgical ni kita buat bila emergency, sebab dia selalunya surgical ni untuk rare condition lah. Bila rare tu kita kena pakai surgical, dia tu nama dia laparoscopy. Okay, laparoscopy ni main punya surgery. Bawah laparoscopy ni kita ada salpingostomy dengan salpingectomy. Salpingostomy dengan salpingectomy. Salpingectomy ni ialah prosedur yang mana kita akan buang 1 ataupun 2 tube fallopian. Seperti yang kita tahu, ectopic pregnancy ni fatal to the fetus. Ini kata boleh membawa kepada keguguran kepada janin tersebut. Okey. Lepas tu selalu pertanyaan yang kita akan dapat, boleh ke dia nak mengandung lagi selepas ectopic pregnancy? Okey. Untuk seseorang tu mengandung lagi di masa hadapan boleh. And kalau untuk tunggu berapa lama jangka yang kita boleh tunggu untuk pregnant balik selepas ectopic pregnancy, seelok-eloknya kita boleh tunggu selepas 3 bulan. Sebab apa? Kita nak bagi fallopian tube untuk sembuh dan kurangkan risiko untuk dapatkan ectopic pregnancy lagi.
Lepas tu contoh kalau macam selalu orang akan tanya, kalau saya dah buang tube fallopian, boleh ke saya nak ada baby lagi? Okay, pertanyaan tu selalu kita dengar. Okay, dia boleh. And then ada satu rawatan ni kita panggil inverter fertilization. Okay, dan singkatan dia IVF. Yang ini kita boleh dapatkan maklumat, and then kita boleh berbincang dengan yang lebih pakar ataupun healthcare yang ada di luar sana lah, dengan doktor sendiri ataupun pakar-pakar sakit perut yang kita jumpa. Sekian, terima kasih.